Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Ashila, terima kasih. Sihat. Sedap suara Sheila. Hmm. Dia orang DJ ni memang special. Memang dia pilih kan. Memang dia ada aura kat suara dia. Syukur rezeki Mm-mm. Ah, betul. Oh, kan apa kat itu ya? Okey, saya cakap. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pendengar Nation FM dan juga Facebook Live saya sekarang ni. So, saya pilih tajuk ni ialah menghormati atau menyayangi. Okey, saya nak mulakan dengan kata-kata ini. Suami yang dihormati akan menyayangi, isteri yang disayangi akan menghormati. Maknanya kalau yang mendengar ni dia suami, kalau dia rasa kenapa isteri aku tak hormat aku ya? Tanya diri, cakap saya salah, isteri saya betul, kata oh mungkin saya belum cukup menunjukkan sayang saya pada isteri saya, maka isteri yang tak disayangi tidak akan menghormati. Tetapi kalau isteri pula dengar, dia kata kenapa suami saya macam tak sayang saya ya? Kita kata macam ni, sebab mungkin saya belum cukup menghormati suami saya. Jadi saya cakap hari ni lebih pada suami isteri, dan dalam Facebook pun saya tulis macam mana nak tenang dengan suami, sebab kebanyakan yang belajar ni selalunya wanita dan lelaki dia tak sibuk nak belajar sangat, because dia orang one mind nak cari rezeki dan sebagainya. So apa kata kita wanita ni sebagai ketua rumah tangga, ketua rumah lah, bukan ketua rumah tangga suami, kapten, tapi kita ni co-pilot. Isteri menentukan cuaca di rumah, isteri yang mengandungkan anak, isteri menjadikan menu. So banyak besar kuasa wanita ni. So saya nak sangat kalau boleh isteri-isteri sekalian, apa kata tenang dengan suami. Tahu formula ni. Okay. So kita akan kata gini, baiklah, kita mesti faham bahawa orang lelaki ni dia perlu hormat 80, perlu sayang 20. Cuba ingat formula tu. Dan wanita pula dia perlu sayang 80, hormat 20. Sebab itu kita sebagai isteri, kalau suami tak hormat, mungkin tak hormat macam dia tak tolong siapkan baju kita, tak kisah, because we don't mind. Tetapi kalau suami kita tak belai kita dengan 5 bahasa kasih sayang. Apa 5 bahasa kasih sayang? Yang orang lelaki mesti dengar ya, macam mana nak tunjuk sayang pada isteri dengan cara pantas. Apa dia? Kita tahu bahasa kasih sayang dia. Apa bahasa kasih sayang dia? Ialah yang pertama, ialah kata-kata yang baik. Pujian, kata awak ni walaupun dah tu cantik lagi lah, walaupun 50 macam 40, puji isteri. Isteri suka sebab bila kita puji isteri kita, tenaga dia akan meningkat ya. Kemudian yang kedua ialah sentuhan. Wanita suka disentuh kat bahu ke, kat rambut ke, kat mana ke, kat hidung, mana-mana lah. Dia suka sentuhan. Tengok mana yang isteri kita paling suka. Yang ketiga ialah masa berkualiti. Kalau kita kerja, dia duduk seperti rumah, dia balik tu duduk kerja. Macam mana you hari ni okey ke budak, duduk kejap. Walau 5 minit, ambil perhatian, tengok mata isteri, cakap, hormati dia, be interested, dia sangat menghargai. Yang keempat is servis. Dengan isteri dia suka suami dia tolong picit dia ke, ataupun tolong angkat baju ke, tolong masuk mesin ke, buat kerja untuk dia. Yang kelima ialah mungkin ada isteri yang suka hadiah. So kalau berhadiah kecil-kecil, dapat pen satu ke, apa-apa pun suka. So tengok mana 5 perkara ni you buat yang menyebabkan isteri tu wow, bestnya, macam jadi baik semacam aja. Sebab tu kita sentuh dia punya button, tu sentuh kasih sayang dia. So bagi suami yang ingin dihormati, buat macam tu. Bagi isteri pula, kalau kenapalah suami aku tak sayang aku? Oh, mungkin sebab dia tak cukup dihormati. Macam nak hormat suami? Yang pertama, kita pandang suami dengan pandangan high energy. Ya Allah, inilah imamku. Inilah yang nak pimpin aku masuk syurga. Dengan benih suamiku lah aku dapat anak yang baik, dan suami aku ni seorang aku patut bangga. So 3 perkara kita melayan suami kita. Yang pertama, buat dia rasa hebat. Saya sebut, you ni best lah. I rasa tak ada orang dapat suami macam you best, you baik sangat, you are so bersih, you are so tidy, you are so organised. Puji sifat-sifat yang baik. Kemudian kita tunjukkan kita percayakan dia. Jangan duk check handphone, tak payah. Jangan duk fikir bukan-bukan. Bodoh nak cakap lah, siapa sini yang suka sangka bukan-bukan? Apa you fikir akan jadi kenyataan. So jangan fikir bukan-bukan, fikir baik saja. Okay, what you focus, expand. So bila kita tunjuk kita percaya. Dan yang ketiga, kita buat dia rasa hebat, buat dia dipercayai, dan tunjukkan bahawa dia ni seorang yang bijak dalam kerja dia. Kita tunjukkan kita bangga dengan dia. Okey, satu, kita percaya dia. Satu, kita percaya, kita tunjuk dia rasa hebat. Yang ketiga, kita bangga dengan dia. I'm so proud of you. I'm so proud to be your wife. Ya Allah, bestnya dia macam ni. Kan? So, sebab itu kita kadang sibuk fokus pada hari-hari anniversary baru nak sambut besar-besaran, panggil kawan, pergi hotel. Tak penting.
yang penting, every day is an anniversary day. Every day kita menikmati kebersamaan kita. Every day kita menghargai suami kita. Macam tu juga isteri, tak payah tunggu birthday nak beri hadiah, tak payah. Jaga bahasa kasih sayang setiap saat. So, bila kita faham formula ni, semua isteri yang menonton dan mendengar ni akan, okey, saya akan tunjukkan hormat pada suami. Kalau saya beri hormat, saya dapat sayang. Hormat macam mana saya buat dia, saya tunjukkan saya bangga dengan dia sebagai suami, saya sebut kehebatan dia dan saya tunjukkan saya percaya kat dia. Dan bila kita dah rasa suami tu macam tu, dia akan sayang pada kita, maka kita akan berterusan. Dan ada orang tanya Sheila dekat Facebook, dia tanya, macam mana kalau suami curang dengan saya? Nak tahu jawapan tak? Kita tunggu minggu depan. Wajib. Okey, yang seformula saya nak beri ni, kalau pendengar dengar apa tengah bawa kereta, mesti berhenti. Mesti sama ada menjerit ataupun happy. Yang happy suami, yang isteri akan menjerit apa saya nak cakap ni. Kalau suami kita tidak setia, apa kata kita minta maaf dengan suami? Setuju tak Sheila? Kita mesti minta maaf dengan suami. Kata, saya minta maaf, mungkin saya ni telah melupakan sesuatu yang awak perlukan, ataupun saya belum cukup menghormati awak, ataupun ada kekosongan yang saya tidak isi, yang diisi oleh orang lain. Saya minta maaf, sanggup pada dosa. Awak kena dosa. Kalau dia kahwin tak apa, kalau dia affair saja, minta maaf. Minta maaf pada dia. Sebab mesti berpunca dari kita. Sebab kita bila kita kahwin dengan 3 orang. Yang pertama, siapa yang kita sangka dia? Lepas kahwin, ini rupanya suamiku. Yang ketiga, siapa dia jadi lepas kahwin dengan kita. So, kalau lepas kahwin dengan kita, suami kita jadi tak baik, maknanya siapa salah? Kan? Sebab itu, ayat power untuk semua rumah tangga sebut, saya salah, pasangan saya betul. Saya salah, pasangan saya betul. Sebab, bila kita kata saya salah, pasangan betul, kita nak betulkan pasangan kan, nak betulkan diri sendiri. Kita betulkan diri kita dan yakinlah, apabila kita betulkan diri kita, suami kita akan berubah. Ini sudah berlaku. Sebab macam ni, bila suami dia kantoi, emosi dia sangat negatif. Bila kita marah lagi negatif. So negatif macam sangat negatif. So apa kata, bila suami tengah negatif, kita positif. Kita sayang tanpa syarat, kita taubat pada Allah, minta maafkan suami. Sebab kita jangan biarkan apa orang buat mempengaruhi jiwa kita. Sebab saya nak beri formula bagi tenang. Kita tentukan apakah emosi kita nak ada. Sebab tu orang yang jaga Allah, dia jaga solat, jaga aurat, jaga baik, dia akan tenang dengan Allah, dia akan bahagia dengan sesiapa. Suami baik ke tak baik, dia tu, because dia bahagia dengan manusia, dia senang gembira. Dan sebenarnya saya cakap satu formula. Apa kata kita letak jawatan sebagai isteri, kita ambil jawatan sebagai hamba Allah. Sebab kalau kita rasa kita isteri, pasangan tak elok, tak jadi hamba Allah. Siapa jaga kehambaan dengan Allah, dia akan bahagia dengan sesiapa saja. Dan siapakah orang kaya Sheila? Orang yang hanya perlu Allah, tak perlu manusia. Suami macam mana pun dia alright. Sebab dia tahu suami buat dosa, suami akan dapat boleh masuk neraka, tak apa. Dia maafkan, dia lega. Sebab bila kita maafkan, kita buang keladak daripada jiwa kita. Kalau kita marah, dendam, kita yang sakit jiwa, kita yang migraine, kita yang kanser. So, tenangkan jiwa, maafkan suami, hantar kasih sayang dan cakap pada roh dia, saya maafkan awak, saya terima awak. That's all. Okay? Itu saja. 10 minit dah, saya boleh cakap lagi, tapi 10 minit kan. Kalau saya cakap, saya boleh cakap lagi. Tak ada hal. Okay, so maknanya bila kita kata formula dia, suami yang dihormati akan menyayangi, isteri yang disayang akan menghormati. So kalau suami kita ada orang lain, maknanya dia tak sayang kita. Kenapa? Mungkin dia tidak dihormati. So kita audit diri kita, tengok suami kita balik sambut ke tidak, rupa paras kita macam mana, bangun pagi macam mana, muka kita dengan suami macam mana, cara bercakap, intonasi macam mana. Sebab bukan apa kita kata, tapi kesan pada orang. Saya pernah jumpa orang cakap suara tinggi, bang, pergi sana bang. Ya Allah, saya macam manalah suami tak jaga lain. Dan saya pengalaman peribadi, seorang suami tu beritahu saya, datang jumpa saya, kata suami saya kahwin dulu. Saya Prof, saya ni seorang yang suka kata-kata yang manis. Isteri ni terlalu tegas, keras. So 15 tahun saya sabar, Prof. Saya tak dapat belayar kasih sayang. Jadi bila saya jumpa wanita yang lembut, saya pun jatuh hati. Isteri terlampau tegas. So pasal bahasa kasih sayang, dia kata-kata yang baik. Tetapi isteri dia duk beri makan, beri 5 bahasa, isteri beri 4, 1 tak dapat, habis. Orang lain beri 1 berkesan. Jadi bila kahwin mula-mula, apakah bahasa kasih, you suka I macam mana? Tanya, you suka I macam mana?
Jadi bila suami kita ada affair, minta maaf. Okay, I silap lah selama ni. Tolong beritahu I. How can I make this better? Jangan ego. Oh, dia cari lain. No. Jangan ego. Kita niat bila kahwin sampai akhir hayat nak bersama suami untuk dengan anak kita masuk syurga. Jangan ego. Siapa yang ego akan marah rasa betul. Tapi seseorang yang tawaduk akan minta maaf dan memperbaiki diri. Dan Allah paling suka berdosa orang bertaubat. So kita buat salah, perbaiki diri. Bersihkan hati dengan taubat dengan Allah. Kita maaf dengan suami dan maafkan suami. Tenang hati. Buatlah. Ini family dah orang dah buat dalam jadi. Rumah tangga selamat. Dan suami tu sampai bila tak buat dah. Dia menyesal dah. Ya? Alhamdulillah. Saya nak cakap macam ni. Mungkin suami affair tu dia salah sekali. Kita salah berkali-kali. Sombong dengan mak dia. Sombong adik-beradik dia. Tengking dia. Marah dia. Tak hormat dia. Marah anak depan dia. Semua. Kita salah 50 kali. Suami salah sekali. Ingat macam tu. Okey. Betul. Jangan. Saya dah kahwin 40 tahun bila saya. Betul. Ya. Yeah. Betul. Kita kendali diri, boleh kendali semua. Kendali diri, jaga solat kita, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih, Sheila. Panjang umur. InsyaAllah. Waalaikumsalam, Sheila. Assalamualaikum. Okay, you all. Best tak topik ni? Kan? So, lepas ni nak marahkan suami ke tidak? Siapa setuju apa Bonda cakap ni? Siapa setuju Bonda cakap? Okay, Alif. So, boleh ambil recording of some of this capsule, Okay, so siapa yang ada masalah dengan suami? Betul. Satu lagi you all, jangan terlampau macam saya kata lah, macam suami everything. No, Allah everything. Jaga kita punya secret life, solat kita. Dan boleh jaga private life dengan suami kita. Lepas tu baru public life. Okay? Okay you all, jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Yes, Abdul Kahar. Minta maaf. Okay, thank you. Assalamualaikum. Hati kita dah tawar, kena seksa bertahun-tahun, hati dah kosong, dah terima, dah cuba, dah sebaik. Okey, tak apa, lelaki tak boleh komunikasi dengan baik, ya, buat istikharah, tanya keluarga. Okey. Okey, terima kasih ya. Kalau boleh Bunda cakap macam siapa formula bahagia rumah tangga, solat berjemaah dengan suami. Banyak orang yang tidak solat berjemaah, rumah tangga dia tak tahan lama. So solat berjemaah. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.